Okey, untuk soalan nombor 8, ni soalan ortografi juga. Okey, kita baca soalan dulu. Rajah 8 menunjukkan pandangan sisi kanan bagi objek A. So, ini rajah 8. Dia tunjukkan pandangan bagi sisi belah kanan objek A. Kemudian arahan dia, lukis pandangan hadapan dan juga pandangan atas bagi objek tersebut. Dan tunjukkan garisan unjuran. Okey, jadi beza soalan ni dengan soalan dalam video yang sebelum ni, dia hanya bagi satu pandangan. Okey, kalau kita tengok dalam video yang sebelum ni, dia berikan pandangan atas dan juga pandangan hadapan. Dia suruh lukis satu sahaja pandangan. Tapi untuk yang soalan ni, dia berikan satu pandangan, tapi dia nak minta lagi dua pandangan. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, jangan risau, dia punya step dia sama sahaja. Apa yang membezakan, okey, untuk soalan yang sebelum ni dia tak berikan jarak. Jadi kita boleh unjurkan ikut gambar dua gambar pandangan saja. Tapi kalau kita tengok dekat objek A ni, dia diberikan jarak 50 dan juga 38. Okey. So daripada jarak ni kita dapat lukis pandangan ataupun dia punya lebar dia. Okey, kalau kita tengok, okey, kita ada lebar, kita ada panjang ke dalam dan juga kita ada tinggi. Okey, tinggi. Untuk tinggi, kita dah boleh dapat daripada pandangan sisi kanan ni. Okey, ini dia punya tinggi. Dan untuk jarak ke dalam, kita dah dapat kat sini. Jadi, kita boleh unjurkan. Jadi, lebar dia kita nak cari ke mana? Berdasarkan jumlah yang dia berikan lah. Okey, kalau kita tengok, okey, lebar yang bahagian base dia, bahagian bawah dia, sini 50. Dan dia beri kat sini 38. Jadi, kat sini dia tak berikan. Jadi, sini berapa? Macam mana kita nak cari? Jadi kalau kita nak cari, kita tolakkan 50 dengan 38. Dapatlah lebar bahagian atas ni. So kat sini adalah 50 tolak 38 sama dengan 12. Jadi unit adalah dalam mm. 12 mm. Jarak bagi satah bahagian atas ni. So saya namakan satah ni, senang saya nak rujuk. Sini A, B, C, D, E, F, sini G. Okey. Step sama juga macam lukisan yang sebelum ni. Kita kena buat dia punya paksi. Jadi kita buat dahulu paksi dia. Dan kita buat 45 darjah. Okey, itu kita unjurkan tinggi dia kepada bahagian pandangan hadapan. Okey, ini dia punya garisan sepadan dia. Okey, so tinggi dia dalam lingkungan ini sahaja. Tak boleh lebih pada atas, tak boleh lebih ke bawah. Okey, lepas tu kita unjurkan bahagian. Okey, sebelum kita unjurkan tu, kita buat dahulu dia punya lebar bagi pandangan hadapan dia. Sini kan. So, daripada hadapan kita akan dapat lebar. Okey, untuk satah A ni, dia punya base ni, dia punya lebar dia 50 mm. So, gunakan awak punya pembaris. Letakkan di atas garisan base dia. Awak tandakan sepanjang 50 mm. Satu kat sini. Okey. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5 kat sini. Okey. So ini adalah awak punya lebar. So awak ada sepekatkan daripada awak yang tanda tu. Okey. So kita dah dapat lebar. Okey, jadi awak boleh unjurkan bagi bucu ataupun sisi yang lain ni. Okey, ni awak unjurkan. Sini bucu lagi.
Okay, lukisan ni kita buat step by step. Nanti lama-lama awak akan dapat lukisan pandangan yang kita nak tu. Okay, untuk tinggi awak dah dapat bahagian satah A, B, C ni. Okay, tinggi dia kat sini. So, kalau A, okay, katakan ada bucu pertama. Bucu pertama awak akan berada di sini. Dan tinggi dia akan berada sampai atas ni lah. Okay, sini bucu yang kedua. Saya buat bucu nombor ni supaya awak nampak. Okay, untuk ujung ni kita gariskan sampai puncak. So, punya pembaris saya ingat sikit. Okay, tak apa. Okay, jadi lebar dia dekat sini 12 mm. Okay, jadi untuk satah B, dia punya lebar dia 12 mm. Okay, jadi dia punya tinggi dia, kalau kita tengok daripada bucu ni, bucu sini ke bucu sini. Sini bucu yang ketiga. Okay, kalau kita tengok daripada pandangan sisi, dia akan berada di sini, hujung sini. So dia punya lebar untuk satah B tu adalah 1.2 mm. Jadi awak tandakan 12 mm, 1.2 cm. Okey, sini. So awak garis dahulu. Ataupun awak terus unjurkan ke atas. Dengan tepi ni pun sama. Tinggi dia pun sama, awak unjurkan ke atas. Okey, awak unjurkan ke atas. Saya lupa pembaris sengit sikit. Lukisan pun akan jadi sengit. Okey, jadi tinggi puncak dia kat sini. Okey, puncak sini nombor 2 kan. Jadi nombor 2 tu akan berada di sini. So untuk B awak dah dapat dah. Ni untuk B. Saya buat satu-satu ni supaya awak mudah nampak, nak tengok nanti. Tapi kalau dah pro, boleh buat terus. Tak perlu buat satu-satu. Okay, tinggi dia sampai sini. So B dia, kalau kita tengok, dia daripada bucu yang kedua ni sampai bucu yang ketiga. So kat sini, satah bagi B. Okay, A daripada sini sampailah ke hujung. Oh, sekejap. Bukan sampai ke hujung sebab kita dah dapat dia punya lebar dia. Awak unjurkan sajalah. Sekejap. Kita unjurkan ke atas. Okay, ini adalah dia punya lebar 50 mm. Saya labelkan terus, nanti takut terlupa. Okay, kalau awak tengok gambar ni, okay, B kita dah dapat, A kita dah dapat bagi pandangan hadapan. Kemudian F dengan E kita tak dapat lagi. Jadi F ni kat mana? Okay, saya namakan bucu ni sebagai bucu yang ke 1, 2, 3, ke 4. Kalau tengok, bucu dia akan berada di sini. Okay, kalau tengok kat sini kan, okay, sini akan jadi bucu bagi F, satah F, bucu yang keempat. Okay, kalau bucu yang keempat, dia akan sampai ke hujung sini. So, maksudnya, kita kena gariskan daripada hujung sini sampai ke hujung sini. Nampak tak? Okay. So, nanti kalau kita daripada pandangan hadapan, kita akan nampak sini sebagai F. Dan kat tepi ni ada pandangan bagi satah E. So awak kena garis juga untuk pandangan E. Okey, sini adalah awak punya E. Sini F, sini E.
Okey, dah dapat untuk pandangan hadapan. Okey, dah siap ke belum? Belum, sebab kita punya bahagian pandangan pelan kita tak lukis lagi. Jadi kita kena unjurkan yang bahagian sisi kanan ni kepada 45 darjah, garisan 45 darjah, dan kita unjurkan kepada bahagian pelan. Sama juga buat garisan sepadan. Okay. Oh, terlebih pula. Tak perlu garis lebih, garis sampai kena garisan tu saja. Takut nanti awak confuse. Okey, lepas kita dah garis 45, kita terus. Tak pun awak unjurkan dahulu semua sisi yang ada pada bahagian sisi ni. Pandangan sisi kanan. Awak unjurkan bucu yang mana semua ada. Okey, ni kita dah. Okey, dah. Kemudian awak unjurkan terus ke bahagian pandangan pelan. Okey, daripada sini mungkin awak dah dapat bayangan sama saja macam lukisan yang sebelum ni. Okey, so dekat atas, kalau kita pandang pada atas, kita akan dapat nampak satah C dan juga satah B. So satah C awak akan dia berada di sini. So kalau kita unjurkan, dia akan berada di sini, C. Dan satah B juga panjang yang garisan condong ni kita dah unjurkan ke atas. Bila kita unjurkan kepada pelan, sini adalah awak punya satah B. Kemudian satah D pula. Satah D ni, okey, dia punya panjang dia kat sini. Okey, bukan panjang. Panjang dia punya garisan ke dalam ni berada di sini. Bila kita unjurkan ke atas, dia akan berada di sini. So, sini adalah dia punya panjang ke dalam bagi D, dan dia akan condong ke sini. Sini adalah dia punya penjuru dia. Okay, ini penjuru yang kelima kan. Okay, sini penjuru yang kelima. So, saya pekatkan terus, nanti akan nampak lah. Untuk B dengan C tak ada masalah, kita dah dapat. Okey, untuk D, dia akan, kalau kita pandang pada atas, dia akan berbentuk macam ni. D. So, pandangan pelan kita akan nampak macam tu jugalah. Okey, sini adalah D. Dan tak lupa juga, so kita akan nampak juga bahagian E ni. So, E akan berada di sini. Jadi yang saya tak labelkan sini A, B, C, D, F, G, H. Sini bahagian H. Dia termasuk juga dalam bahagian pelan. Okay, H awak berada di sini. So just pekatkan sajalah. Okay, nampak tak? So buat check balik. Bahagian atas C, B. Yang ni kita kena pekat kalau tak salah sebab kalau kita ikut dekat gambar objek ni, C dia bentuk macam ni. So kat sini pun kena ada dia punya garisan juga. Kena pekatkan. Okay, C, B, D, E dan juga H. Tu untuk pelan. Okay, untuk bahagian pandangan hadapan, kita ada B, A, F dan juga E. Okey, itu sahaja untuk unjuran ortografik yang dia berikan satu sahaja pandangan. Okey, soalan yang lain pun sama juga cara dia.